Selamat sejahtera semua, terutamanya diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zuliyadini A. Rahman, iaitu pensyarah bagi subjek Kajian Hidrologi Tropika. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan butiran diri saya. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ahmad Nizam. Saya pelajar semester 6 dan pada hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian ilmu tentang kelestarian sumber air di Malaysia yang difokuskan kepada masalah dan juga prospeknya. Okey, tetapi sebelum kita pergi mendalam, saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan sumber air dan apa pula maksud kelestarian. Okey. Air adalah bahan kimia yang tidak organik, telus, tanpa rasa, tidak berbau dan hampir tidak berwarna, yang merupakan unsur utama hidrosfera bumi, dan ia merupakan sumber alam yang penting untuk semua jenis kehidupan seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Terdapat sebanyak 3/4 daripada permukaan bumi adalah air, dan ianya terdiri daripada laut iaitu sebanyak 97%, ais dan glasier iaitu 2%, dan air tawar ataupun tasik, sungai dan juga air bawah tanah mewakili 1% sahaja. Okey. Air boleh berubah dalam pelbagai bentuk, sama ada secara pepejal iaitu ais dan hujan batu. Yang kedua, gas iaitu seperti wap air, dan yang ketiga adalah cecair seperti hujan dan juga embun. Sumber air telah banyak digunakan dalam pelbagai perkara seperti aktiviti pertanian, perindustrian, isi rumah, rekreasi dan juga persekitaran. Malah ianya juga merupakan sumber minuman kepada kita. Baiklah, kita pergi pula kepada apa yang dimaksudkan dengan kelestarian. Okey. Kelestarian secara umumnya membawa maksud pengekalan sesuatu perkara atau keadaan. Ini bermakna kelestarian ada kaitannya dengan usaha untuk mengekalkan sesuatu atau memelihara keasliannya. Walaupun begitu, kelestarian dalam konteks yang lebih luas sewajarnya merangkumi bukan sahaja pengekalan tetapi turut menambah keadaan sedia ada. Kelestarian ini dikaitkan dengan bidang alam sekitar iaitu melalui konsep pembangunan lestari. Konsep ini bermaksud satu bentuk pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Okey, baiklah, setelah kita tahu apa itu sumber air dan juga apa maksud kelestarian dan juga konsepnya, jadi kita masuk pula kepada kelestarian sumber air di Malaysia tentang apa yang telah diusahakan oleh kerajaan berkaitan tentang isu kelestarian alam ini dan apakah masalah yang timbul dan juga apakah prospek yang patut dilakukan terhadap kelestarian sumber air ini di Malaysia. Okey, kita masuk dahulu tentang permasalahan yang berlaku disebabkan oleh sumber air di Malaysia. Okey, bila kita cakap tentang sumber air di Malaysia, sudah semestinya masalah yang sentiasa tidak ada penghujungnya iaitu masalah pencemaran air. Ini menjadikan sumber air tidak sesuai untuk digunakan oleh manusia dan juga ia memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Masalah pencemaran ini adalah berpunca daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah merata-rata. Kemudian ada segelintir peniaga yang bertindak membuang sisa makanan ke dalam longkang, dan ada juga kebanyakan kilang-kilang yang membuang sisa buangan industri ke dalam sungai yang akhirnya menyebabkan sungai dipenuhi sampah sarap, dan lama kelamaan air sungai akan menjadi keruh dan juga kotor. Lebih teruk lagi, kehidupan akuatik juga tidak terkecuali menjadi mangsa
kepada pencemaran air ini. Contoh yang boleh kita lihat adalah di Sungai Kim di Pasir Gudang, di mana ianya berlaku disebabkan oleh pelepasan bahan buangan industri daripada kilang-kilang di sekitar Pasir Gudang tersebut. Ini merupakan masalah yang serius yang patut kita sendiri perlu kurangkan, ataupun kita perlu sedarkan diri kita bahawa kita merupakan antara punca berlakunya pencemaran air yang sentiasa berlaku sama ada di luar negara maupun di negara kita Malaysia. Okey, masalah yang kedua adalah penebangan hutan yang berleluasa. Seperti kita tahu, hutan di Malaysia merupakan kawasan kepada habitat flora dan fauna, serta ianya juga berfungsi sebagai kawasan tadahan air ataupun hujan dan dapat membekalkan sumber air yang bersih. Jadi apabila aktiviti penebangan hutan berlaku dengan meluas, menyebabkan hakisan tanah boleh berlaku dengan sangat tinggi. Dan apabila perkara ini berlaku, menyebabkan pemendapan hakisan cerun yang menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air di sungai. Okey, kita masuk pula permasalahan yang ketiga, iaitu fenomena cuaca yang tidak menentu. Apabila berkait dengan cuaca, ianya adalah salah satu perkara di ruang lingkup yang besar. Contoh fenomena yang menyebabkan berlakunya pencemaran air adalah kemarau dan juga El Nino yang berpanjangan, yang merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Ini dibuktikan pada tahun 2016 telah berlakunya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di seluruh semenanjung Malaysia. Antara kesan disebabkan oleh fenomena ini ialah sumber air mempunyai penyusutan aras air di kebanyakan empangan sehingga mencapai tahap kritikal. Ini menjadikan orang ramai tidak mempunyai bekalan air yang cukup dan kerajaan terpaksa untuk melakukan cantuan air di kebanyakan negeri yang terjejas. Okey, yang terakhir, permasalahan tentang sumber air ini ialah peningkatan populasi penduduk, terutamanya penduduk di Malaysia. Okey, kalau kita lihat tahun demi tahun, kita dapat lihat populasi penduduk bumi semakin ramai dan ini akan memberi tekanan sebenarnya kepada sumber alam yang sedia ada, contoh seperti sumber air. Jumlah penduduk di Malaysia menunjukkan trend peningkatan yang mendadak apabila pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia adalah seramai 28 juta orang dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2018 sebanyak 32 juta orang. Jadi apabila pertambahan penduduk meningkat, permintaan air juga meningkat, terutamanya dalam sektor perindustrian, pertanian dan juga domestik. Ini kerana penggunaan air adalah sangat diperlukan ketiga-tiga sektor ini. Jadi akhirnya ianya menyebabkan krisis air semakin meningkat kerana penggunaannya digunakan setiap hari dan setiap masa. Baiklah, apabila berkaitan dengan kelestarian alam sekitar ini, lebih spesifik kelestarian tentang sumber air, saya telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama yang bersifat konvensional dan yang kedua adalah penggunaan teknologi yang canggih. Okey, kita masuk dahulu kepada kaedah konvensional. Baiklah, dalam kaedah konvensional, perkara yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan pendedahan tentang isu alam sekitar dari peringkat sekolah rendah lagi. Dengan cara ini, kita dapat memberi kesedaran kepada akal pemikiran kanak-kanak di peringkat awal lagi tentang isu alam sekitar yang telah berlaku pada masa sekarang dan mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Jadi sebagai contoh, mata pelajaran geografi perlu dijadikan mata pelajaran wajib diambil dari peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat sekolah menengah
dan mungkin perlu diwajibkan pengambilannya di peringkat universiti. Kaedah ini sangat sesuai untuk menyedarkan setiap individu supaya selalu menerapkan nilai menghargai alam sekitar dan sentiasa menanamkan perasaan cinta akan alam sekitar. Walaupun ianya dianggap sebagai perkara yang remeh, tetapi ia mampu untuk memberi impak yang besar kepada diri seseorang jika mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka, seperti tidak melakukan pembaziran air dan juga tidak membuang sampah di merata-rata. Jadi ia boleh membantu diri mereka untuk sentiasa peka tentang isu alam sekitar dan juga sebagai peranan diri mereka untuk menjaga alam sekitar. Baiklah. Yang kedua, dalam kaedah konvensional, kerajaan harus memainkan peranan yang penting dalam sektor alam sekitar dengan melakukan pelbagai perkara seperti mewartakan hutan simpan dan juga taman negara dengan lebih banyak. Ini kerana seperti kita tahu, hutan simpan dapat memberikan perlindungan kepada flora dan fauna yang hampir pupus. Kemudian kegiatan pembalakan, penerokaan hutan, pemburuan binatang tidak dibenarkan dilakukan di kawasan tersebut. Jadi apabila tiada kegiatan contoh seperti pembalakan yang dijalankan di kawasan tersebut, menjadikan air yang turun di permukaan bumi dapat diserap oleh tumbuhan dengan banyak, lalu ianya tidak menggalakkan untuk berlakunya hakisan tanah, dan ini akan mampu untuk mengekalkan ekosistem yang seimbang serta menambahkan lagi kawasan tadahan hujan dalam tempoh masa yang panjang. Kita masuk pula prospek dalam kaedah penggunaan teknologi yang canggih. Okey, yang pertama, kerajaan boleh menggalakkan pembangunan research and development ataupun R&D dalam menghasilkan kaedah rawatan air yang berteknologi tinggi seperti yang telah dilaksanakan oleh negara jiran kita iaitu negara Singapura dalam menggunakan kaedah New Water. Okey, New Water ini merupakan kaedah merawat air kumbahan untuk dijadikan air minuman melalui proses osmosis berbalik. Oleh itu, kita boleh lihat contoh daripada negara jiran kita sendiri bagaimana mereka mengatasi masalah kekurangan air dan menggantikan air kumbahan untuk dijadikan air minuman. Jadi jika Malaysia boleh mengaplikasikan kaedah ini dari semasa ke semasa, ianya mampu untuk mengelakkan berlakunya masalah bekalan air. Okey, yang seterusnya, kerajaan juga boleh menerapkan penggunaan teknologi yang canggih dalam aktiviti pertanian dan dengan membina kaedah indoor vertical farming yang telah banyak diusahakan di negara seperti di Vancouver, Panama, Amerika Syarikat dan juga Singapura. Vertical farming ini merupakan konsep ladang di kawasan bandar, iaitu dengan kaedah pertanian yang dilakukan di dalam kawasan yang besar secara berperingkat dengan menggunakan kaedah teknologi aeroponik serta dapat menggunakan 95% lebih sedikit sumber air daripada ladang biasa serta diterangi dengan menggunakan lampu LED khas. Melalui kaedah ini, ia dapat mengurangkan penggunaan kawasan untuk pertanian, malah ia juga dapat mengurangkan penggunaan racun serangga serta dapat memberi impak yang besar kepada alam sekitar, iaitu impak yang positif. Dan yang paling penting, ianya dapat menjimatkan penggunaan air yang banyak dalam sektor pertanian. Okey, secara kesimpulannya, sumber air yang kita perolehi hari ini merupakan sumber yang akan dikongsikan kepada generasi yang akan datang. Jadinya kemampuan sumber air ini makin lama makin merosot dan mungkin ianya akan hilang. Dan kita perlulah ingat selalu bahawa sumber air ia adalah sumber anugerah dari Tuhan yang perlu kita jaga dengan sebaik mungkin.
Oleh itu, marilah kita saling melengkapi untuk sentiasa memahami tentang kepentingan sumber air ini, juga dalam melestarikan sumber air untuk digunakan kepada generasi yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Harap ianya memberi manfaat kepada sesiapa yang melihat dan sentiasa ceria dalam kehidupan. Assalamualaikum.